Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menonton liqa online Membina Keluarga Bahagia bersama Al-Quran, dibawakan kepada anda oleh Kelab Perkim IUM. Baik, bersama saya sekali lagi, Afiq Kalimah. Dan untuk hari ini, kita tunggu kita punya moderator dan kita punya speaker sampai dan bersedia. Jadi saya take over dulu kejap. Sebentar kita tunggu juga rakan-rakan penonton kita untuk masuk sama ke dalam live ini. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan juga share live video ni ke seluruh muka bumi. Supaya semua orang boleh dapat manfaat melalui live yang kita buat pada malam ini. Alright. Okay, jadi macam mana tahu hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat dekat dengan kita ya, iaitu membina keluarga bahagia bersama Al-Quran. Dan kita punya tetamu kita sangat-sangat special. Jadi saya akan kenalkan sebentar lagi dengan kita punya moderator sebentar lagi. Okey. Jadi sesiapa yang dah masuk, terima kasih kerana sudi menonton. Jadi saya nak tahu adakah audio saya clear ataupun tak. Jadi tulis dekat ruangan komen tu daripada mana anda menonton dan clear ataupun tak. Itu dia. Kita tengok ada orang yang dah masuk sekarang ini. Okay. Terima kasih yang sudi masuk. Sudi untuk memeriahkan lagi. Okay, jadi kita jemputlah kita punya moderator pada hari ini. Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afiq, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Makin sihat kot PKP ni. Oh, makin sihat PKP ya? Makin sihat Macam mana Ramadan di rumah? Macam mana? Alhamdulillah. Ramadan kat rumah okey. Afiq macam mana? Ramadan kat rumah, Ramadan kat UAE lain kan? Macam hari tu dengar kata Afiq start kat UAE tak? Betul. So macam mana? Duduk kat rumah dengan UAE? Bezanya PKP dekat rumah dengan kat UAE ni? Bila dekat UAE tu macam kita tak ramai kawan lah. Sebab ramai yang dah balik dan sebagainya. Kita punya engagement tu just banyak online lah. Online support dan sebagainya. Tapi bila dah balik rumah ni, kita dekat dengan family lah. Dan kita boleh macam mingle dengan family. Mungkin ada kawan-kawan di rumah sekitar kita dan sebagainya macam tu. Macam kau dah sendiri macam mana? Kalau memang daripada awal kan balik rumah hari tu, tapi duduk kat rumah ni memang tak boleh buat apa lah, duduk kat rumah je lah. Duduk dalam rumah kurang lah, memang tak keluar mana pun. So duduk kat rumah je dengan family semua. Memang tak keluar lah walaupun PKPB ni? Baru je keluar baru-baru ni, tu pun baru nampak dunia tu sebenarnya. Baru nampak dunia, baru tengok dunia, kalau tak memang duduk rumah je lah. Okay. Okay Afiq, malam ni kita punya liqa kita malam ni tajuk kita membina keluarga bahagia bersama Al-Quran kan. Okay, ya, betul. Sikit lah nak kongsi kita punya liqa malam ni dalam bulan Ramadan, bulan kemuliaan, di mana dalam bulan ni banyak sangat keberkatan kan yang kita dapat yang kita tahu ganjaran dia, dan tambah-tambah kita dekat dalam fasa yang ketiga, fasa di mana adanya satu malam iaitu malam Lailatul Qadar kan. Okay, macam kita tahu Lailatul Qadar ni banyak sangat ganjaran. So nak share lah sikit salah satu ganjaran dia ialah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Okay, ada hadis yang kata man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Okay, maksudnya Fiq, apa? Maksudnya apa? Maksudnya okay, maksudnya sesiapa yang melaksanakan solat pada waktu malam, waktu malam Lailatul Qadar lah,
kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, besar ganjarannya. Jadi harapnya kita semua ni tergolonglah dalam golongan orang-orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. InsyaAllah, Okay, amin. Afiq kata kan nak promote something pasal Grand Ihya Ramadan. Okay. Apa tu Grand Ihya Ramadan? Okay, so Grand Ihya Ramadan ni adalah satu projek yang dibuat oleh Biro Spiritual and Modul dan juga seluruh line up Perkim IIUM. Okay, dan mana dalam program Ihya Ramadan ni kita ada beberapa program kecil lah. Contohnya yang seperti yang kita sekarang ni, Iqa online. Lepas tu kita ada di Ramadan Diri yang di-share di Instagram story Perkim. Dan juga ada juga yang ni yang paling penting, iaitu Instagram post contest yang sedang berlangsung sekarang ni. Jadi kalau anda semua nak tahu lebih lanjut untuk macam mana nak start IE ataupun syarat-syarat untuk minta Instagram post contest ni, boleh lawati Instagram Perkim Club IIM. Dan dengar kata dia punya hadiah pun mewah agak. Kita nak bagi duit raya. Tempat pertama RM100. Tempat kedua RM80 dan tempat ketiga RM60. Itu dia hadiah yang kita akan berikan kepada pemenang-pemenang. Jadi siapa lagi yang tak nak join, duit raya free. Itu dia. Okay, terima kasih Afiq. Siapa-siapa yang nak join kontes tu boleh lah, duduk kat rumah ni kan tak ada buat apa, boleh lah join kontes kat IG. Sambil scroll Facebook IG tu, masuk kontes ni, mana tahu rezeki kan. Betul. Okay, jadi mungkin Naifah Kilah clear. Syamil Asri clear. Sarawak clear. Alhamdulillah. Jadi kalau dah nak tanya sikit lah. Ya. Siapa speaker sebenarnya kita hari ni? Speaker kita pada malam ni. Speaker kita pada malam ni yang selalu kalau dengar dekat social media, siapa nak sebut? Dikenali sebagai Ustazah Cinta. Tahu lah Ustazah Cinta yang macam tak apa nanti sebelum saya perkenalkan kita punya guest pada malam ni, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin dia tak kenal kan? Lupa pula. Nama saya Raudah binti Ahmad Harbi. So saya akan jadi host anda lah pada malam ni. Selama sejam lebih macam tu. InsyaAllah. Bercerita pasal kita punya guest kita pada malam ni. Nama guest kita Ustazah Maudah binti Ali. Berasal daripada Terengganu dan kini menetap di Baling, Kedah. Dan beliau juga merupakan seorang graduan Islamic Law di Universiti Malaya dan kini berkhidmat sebagai guru pendidikan Islam dan Syariah di SMK Baling, Kedah. So orang Kedah ni ada yang pernah belajar orang Kedah. Dan beliau juga aktif sebagai penceramah sejak tahun 2008 di sekitar wilayah utara dan pernah dipanggil berceramah di luar negara. Pengalaman ni Ustazah ni. Di luar negara. Dan beliau juga mempunyai sijil Professional Learning Facilitator. Itulah sedikit tentang kita punya guest kita malam ni. Mungkin lepas ini kita punya speaker boleh kenalkan diri sikit. Jadi kita jemputlah kita punya speaker, mungkin dah bersedia insya-Allah. Baik. Assalamualaikum Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afiq. Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Mi. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah khair. InsyaAllah kita akan tinggalkan pentas ini kepada moderator dan speaker. Jadi saya serahkan kepada moderator insyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panggil Umi je. Panggil Umi je. Tapi Ustazah tu. Minta maaf. Okay.
Umi, macam yang kebanyakan orang tahu, Umi ni dikenali dekat media sosial sebagai Ustazah Cinta. Boleh tak Umi ceritakan Ya, sikit? betul. Macam mana gelaran tu boleh jadi, boleh ada? Ya. Ustazah Cinta, dia bermula pada nama Ustazah sebenar. Cinta. Bermula pada nama sebenar, nama Umi ialah Mauda, dalam bahasa Arab Mawadah. Dalam Mawadah tu maksud dia dalam bahasa Melayu cinta. Jadi memang Ustazah Mawadah, Ustazah Cinta. Gitu. Itu sebagai ni, dan kemudian memang isu ataupun program-program yang Umi bawa ni banyak ada dipanggil apa, tema-tema kita tema cinta lah. Gitu. InsyaAllah. Cinta manusia. Dipanggil apa? Hablul minallah wa hablul minan nas. Hubungan dengan manusia bawa kepada Allah. Gitu. Okay, faham. Okay, Umi, sebelum kita mula kita punya likok kita malam ni, adalah pantun sikit saya sediakan. Allah, pantun tak nak jawab lah pula. Tak apa. Tegak melangkah puteri remaja, segagah langkah Sri Kandi Nusa. Tampil ustazah bersulamkan kata, pendidikan Al-Quran membina keluarga bahagia. Okay, jadi pantun kita ni kenalah dengan tajuk kita malam ni, iaitu membina keluarga bahagia bersama Al-Quran. Jadi ustazah, macam kita sekarang ni kan dalam fasa PKP dan dekat dalam bulan Ramadan, dan kita banyak masa dengan family kita kan, macam tu. Jadi ustazah, kalau macam kita ni macam kadang-kadang mungkin ada sesetengah family tu dia memang dia dekat rumah, tapi bila kadang-kadang tu ada orang kata tak sekali di rumah. Kadang-kadang mungkin adik-beradik ada yang bergaduh dan sebagainya kan. Bergaduh dan sebagainya semua tu. Jadi macam mana Ustazah kalau macam bila ada musim PKP ni kita boleh dapat mengeratkan lagi hubungan kita dengan keluarga, dan secara tak langsung tu boleh membentuk keluarga bahagia. Jadi pada pandangan Ustazah sendiri, apa maksud keluarga bahagia tu? Baik, okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan insya-Allah salam kebahagiaan untuk semua penonton pada malam ini insya-Allah. Baik. Kalau bahagia tu, kita tanya baliklah, bahagia yang dimaksudkan kalau ikut kosakata bahagia lah. Bahagia ni ialah satu benda yang seronok kan. Kalau semua orang senyum, seorang nampak ceria, itu namanya bahagia dari sudut aspek. Tapi dari sudut pandangan Islam, bahagia itu adalah seperti mana kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah Tuhan, aku dapat kesejahteraan di dunia, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan bahagia yang sebenar, kalau kita tengok pada diri kita ni, kita nak tengok bahagia, benda yang seronok kan, seronok tengok orang semua adik-beradik berkumpul kat rumah, seronok dapat makan mewah, seronok dapat bermain-main, seronok. Sehingga kan keseronokan itu kadang-kadang boleh menyebabkan dipanggil apa, musibah kepada diri kita sendiri. Dan antara lain sebenarnya kalau kita tengok coronavirus ni, kalau lihat dari sudut pandangan mata kaca orang yang beriman, dia nampak ini adalah satu inzal ataupun satu yang Allah nak bagi teguran secara keseluruhan masyarakat dunia. Betapa kita sekarang ini berada dalam keadaan kekalutan, gejala kebejatan sosial yang sangat-sangat hebat yang menyebabkan Allah stop semua sekali. Dia tak ada hak seronok lah. Sebab kita ni bila kata bahagia tu, bahagia bila boleh berkapal, boleh bercinta, boleh berjumpa. Itu kami dia namakan sebagai bahagia pada satu erti yang manusia takrifkan. Tapi sebenarnya Raudah, bahagia yang sebenar ialah bila anda dapat menggapai, maknanya kita dapat rasa redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam redha keluarga kita. Kita dapat merasakan nikmat kebahagiaan yang sebenar bila mana kita dapat merasakan cinta Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Kata dan kita dapat memberi manfaat kepada diri kita sendiri, diri keluarga kita. Terutama dalam musim PKP ni Raudah. PKP ni kan memang kelihatannya ramai berkumpul, tetapi mula-mula ingat PKP yang pertama, sekarang dia PKP yang keberapa dah? Yang kelima kan? Yang kelima dan nak masuk yang keenam. Kita tak tahu lagi yang tujuh berapa. Tapi bila kata mula, Umi selalu dengar orang kata
Dan BKP pertama dah nampak boring dah. Bila nak masuk yang kedua dia dah lagi boring, subhanallah. Sebab apa? Kita tidak dapat menterjemahkan nilai kebahagiaan dalam diri kita. Kalau bahagia tu kita yang pegang, kita berada kat mana pun, wa imma kita berada di tempat yang tertutup. Hatta ingat Ashabul Kahfi, mereka berada dalam satu gua kan. Gua duduk dalam tu mereka bahagia. Kerana apa? Mereka lari daripada satu sultan, satu raja yang menyuruh mereka melakukan kemaksiatan. Mereka kembali kepada ajaran-ajaran yang bukan ajaran Islam. Maka jadi kita ni duduk dalam ni, sebenarnya Allah nak suruh kita duduk dalam ni, duduk dalam keadaan dalam satu keluarga. Perasan tak kita boleh solat jemaah sama-sama, boleh baca Quran sama-sama, boleh bergelak ketawa sama-sama. Cuma bila mana jannati, panggil apa, baiti jannati tidak diaplikasikan dalam setiap ahli keluarga, mak dengan ayah atau adik-beradik tak merasakan rumah itu adalah satu kenikmatan, maka dia mula jadi neraka. Bila neraka ni mula jadi bergaduh suami isteri. Dan Umi baru ni membaca satu artikel kata kadar penceraian aduan ke pejabat agama tinggi bila menjelang PKP ni. Bergaduh. Dan juga satu lagi ialah penganiayaan terhadap kanak-kanak. Penderaan suami kepada isteri juga naik dalam PKP. Nampak tak betapa bila mereka mencari, dia panggil tidak dapat menerima dalam keadaan ujian ini, maka itulah akan berlaku. Tidak ada kebahagiaan. Jadi kesimpulannya macam inilah. Kebahagiaan ialah dia kata bahagia itu ada di jiwa, maka tadi sia-sia rasa. Bahagia tu kat mana? Bahagia tu bila kita merasa bahagia. Bila kita rasa kita yang membentuk bahagia itu. Kita tidak boleh cari bahagia kat luar. Bila kita bahagia kat dalam, bangun tidur, terima kasih Allah. Terima kasih Allah kerana masih aku bagi nyawa. Terima kasih Allah sebab masih lagi bagi keluarga yang bahagia. Terima kasih Allah bagi anak-anakku masih lagi hidup. Jadi, apa saja masalah yang berlaku, kita bungkus-bungkus bagi ke Allah. Ibu yang hadapi masalah anak-anak mungkin berpunca daripada sifat ibu sendiri. Ayah yang menghadapi masalah dengan anak-anak mungkin berpunca daripada perangai ayah sendiri. Jadi masa PKP lah masa yang terbaik untuk kita muhasabah balik. Mana yang tak kena. Kita boleh nampak berapa orang anak kita yang baca Quran. Dia tengok berapa orang anak kita yang bila masuk je waktu dia cepat-cepat dekat sejadah. Sebab yang jadi imam ni adalah ayah kan. Dan jadi makmum ialah anak-anak. So dia boleh nampak lah. Sebelum ni mungkin anak sembahyang dekat rumah. Pun begitu sebenarnya bila kita menyeru PKP ni untuk solat berjemaah ramai-ramai, masih ramai sebenarnya yang mak bapak yang tak confident. Jadi Allah memanjangkan PKP itu, corona itu sampai ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan dah biasa buat berjemaah. Jadi Umi, ni satu kes benar tau Radha. Ada satu keluarga ni, ayah dia memang malu nak jadi imam. Dia kata anak dia WhatsApp Umi, dia kata Umi saya rasa sangat-sangat senang menitih mata bila once ayah dia panggil anak-anak, jom kita sembahyang tarawih sama-sama. Nampak tak? Hikmah BKP tarawih ini membuatkan dah berkumpul. Sebab kasih sayang keluarga itu datangnya lepas pada solat mereka bersalam. Itulah bahagia. Jadi bahagia kat mana? Dalam diri kita. Kita yang menentukan sama ada kita bahagia atau tidak. InsyaAllah. Panjang punya. Alright, okay. Radha. Betul macam saya cakap, bahagia tu datang dalam diri kita sendiri. Kalau kita nak bahagiakan orang lain, kita kena bahagiakan diri sendiri. Kalau diri kita tak bahagia, macam mana kita nak bahagiakan orang, nak membahagiakan orang kan. Itulah macam saya cakap tadi, PKP ni kadang-kadang orang tengok dari sudut yang negatif je. Orang tak pandang pun dari sudut yang positif. Sebenarnya dari segi positif ni sangat banyak. Positif. Banyak sangat sebenarnya. Pertama kalau kita betul-betul. Anak-anak kalau yang macam duduk kat U kan, bila PKP ni boleh duduk kat rumah lama sikit. Dengan mak ayah. Bukan senang nak cari. Betul-betul. Anak Umi kan yang duduk dekat Mak Tafiz. Ya Allah duduk lama. Dekat rumah. Yang duduk diploma. Anak Umi dekat diploma Politeknik. Pun duduk kat rumah lama. So berkumpullah semua sekali. Seronok. Alhamdulillah. Okay. Kisah macam yang kita tengah hadapi dalam PKP sekarang ni. So mungkin ada setengah family yang anak-anak ni kadang-kadang buat hal masing-masing dekat rumah. Mungkin tengok handphone ke, main Facebook, media sosial ni semua. Lepas tu, benda tu akan menyebabkan kurangnya komunikasi dengan ahli keluarga semua.
Jadi Saza, macam mana peranan individu Muslim itu sendiri nak Umi. masalah macam ni? Umi Ya. mungkin. Macam mana nak mengatasi masalah tu? Okay. So dalam rumah tu dia ada 3 kategori. Macam kat rumah Mila contoh kan. Dia ada kategori remaja, ada kategori orang dewasa, kategori orang tua. So apa yang penting ialah bila dalam satu keluarga tu dia hendaklah ada rasa berlebih kurang. Yang mana mak bapak ni kena faham anak dia tak boleh 24 jam duduk kat tikar sejadah. Ni kadang-kadang bila orang tua ni, Umi fikir kita kadang-kadang dia orang tua ni, orang umur 50, 60, 60, okey sudah 40 lah, 40, 50, 60. Dia ada satu perasaan bila PKP ni rasa macam nak duduk buat amal ibadah, nak duduk kat mak, ada satu perasaan dia. Baik, orang tua pula, dia ada satu dia nak perhatian, dia nak cucu dia datang tengok dia nak anak tengok dia nak semua dipanggil seeking for love. Everyone, semua orang mencari cinta kan, betul tak Abdullah? Semua orang nak dia mencintai dan dicintai. Okey. Bohonglah kata siapa yang tak nak perhatian, bohonglah kata dia tak nak. Tapi kadang-kadang kita selalu meminta-minta. Kadang-kadang kita tak fikir bahawa apa yang kita dah bagi dalam keluarga. Okay. Jadi begitu juga dengan ibu ayah. Kadang-kadang kita ni meminta anak kita, anak ni taat kepada dia dalam masa yang sama. Dia tidak mentaati ataupun berlebih kurang dengan anak-anak. Okay. Apa yang dimaksudkan di sini adalah memahami. Sebagai ibu bapa yang matang atau bapa yang melihat perkembangan. Sekarang ni anak-anak zaman Umi dulu tidak ada handphone tau. Zaman Umi dulu yang ada handphone tu kalau besar ni boleh lempak anjing pun lari. Zaman dulu punya handphone. Sekarang ni handphone, dalam handphone tu mula-mula kami dapat handphone yang ada boleh bergerak video kan. Wah, excited. Dan sekarang pun kalau generasi yang umur 40-50 mereka pun duduk dengan handphone, perasan tak? Mereka duduk handphone tapi cuma apa yang mereka tengok berlainan. Orang tua mungkin dia tengok YouTube tazkirah, ada mungkin dia tengok movie yang beragama. Jadi remaja ni pun ada satu cara dia. Mana mereka ni ada game, ada apa tu, Mobile Legend, ada, tahu yang tu je lah, Mobile Legend tu tau. Jadi dia ada game, PUBG, yes. Okay. So, bila benda ni menyebabkan berkali-kali, apa yang boleh dilakukan bila tak ada komunikasi? Ibu ayah ataupun orang yang mengenderai satu keluarga tu kena kreatif mencipta. Contoh, buat gotong royong sama-sama, buat sembahyang jemaah sama-sama. Jadi bila ada macam tu, dia akan ada komunikasi juga sikit. Bila mana anak tu rasa macam dia perlu pergi jumpa mak dia perlu jumpa ayah dia. Sebab apa? Sebab di situ adalah kebahagiaan dia. Tok dia jumpa cucu dia, sama-sama masak, sama-sama buat kerja. Dan apa yang boleh dibuat pada masa PKP ni dia banyak sembang-sembang, selutok, pillow talk. Namanya pillow talk kan. Sebab kan duduk kat rumah, So dia ada letak bantal kat depan TV, sama-sama tengok movie. Jadi kadang-kadang tak salah pun dia bila kadang-kadang macam anak Umi kadang baca kata, tak kalau Umi kita 24 jam nak duduk dalam macam dalam macam dalam dia orang tak nak macam tu. So dia nak kadang-kadang tengok movie sama-sama, pilih duk movie. Jadi bila anak kita depan kita boleh cakap okey movie sampai part ni kena teruskan. Contoh kan dalam movie kan ada adegan-adegan tak boleh ditengok kan. Adegan orang peluk-peluk ke apa ke. Ni kena depan jangan tengok, semua jangan tengok. Maknanya kita dapat tahu. Jadi sambil-sambil tu gosok-gosok kepala dia cakap nanti kalau seorang-seorang pun jangan tengok benda ni, nanti gelap hati. Jadi pesanan tu disampaikan dalam bentuk ketika mereka dalam keadaan separuh sedar. Nama dia unconscious. Dalam keadaan jiwa yang separuh sedar, selalu pesan macam tu lah. Supaya benda ni sampai. Jadi komunikasi ialah bila dia bercakap kan. Cakap 2 orang, cakap 3 orang. Jadi seorang-seorang bila dia main game, bolehlah pergi tengok ni main game apa, dah kalah. Macam tu lah lebih kurang. So kena tinjau masuk bilik, jangan dibiarkan mereka sendirian lama, bahaya. Sebab kalau netralnya kalau bukan PKP dia dating kan. Dua orang lelaki perempuan, yang ketiga adalah syaitan. Jadi kalau PKP ni duduk kat rumah pun bahaya juga, sebab kat telefon tu sama juga dia boleh call. Per-couple juga. Dalam tu boleh orang melakukan zina mata ke, zina hati ke. Sebab apa? Sebab mereka duduk sorang-sorang. Cegahkan daripada ni. Boleh ada masa dia panggil me time. Mak pun dia kena ada me time dia, ayah ada me time dia. Tapi masa together tu lebih banyak. Sebab this is the time lah untuk kita sama-sama duduk dalam satu keluarga yang kita nak bina keluarga bahagia kat situ. Jadi dia kata kullukum ra'in wa
kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada anda bertanggungjawab pada diri kamu sendiri. So siapa yang nak bina keluarga ni? Jadi anak, mak, semua ahli dalam keluarga bertanggungjawab untuk membaiki hubungan. Bukan ayah saja, bukan mak saja. But the things happen, bila mana Islam tidak jadikan satu akar pada satu rumah tangga atau dalam keluarga, maka dia akan jadi pincang lah. Sebab tu kita nak balik. Ini berbalik kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala lah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau sekiranya Allah nak jadi bagi hidayah pada orang, tiba-tiba dia akan rasa. Si ayah tu tiba-tiba dia rasa macam tadilah, ayah tiba-tiba nak jadi imam. Ayah tiba-tiba rasa nak menerima teguran isteri. Ayah tiba-tiba rasa macam nak rapat dengan anak dia. Semua ini adalah ni. Sebab itulah satu benda yang Umi nak ajak singkat sekali ialah kita nak tengok pada surah Al-Baqarah ayat 45. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah fa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Okey. Allah pesan apa? Wasta'inu, dia kata. Kalau kita nak satu benda dalam keluarga, nak apa yang keluarga tu nak? Dia nak keluarga yang bahagia, nak keluarga yang seronok, ayah memahami, mak memahami. Tapi kadang-kadang kita lupa buat dua benda je. Pertama, wasta'inu bis sabri, sabar. Wassalah, dan salat. Kita nak sabar dan kita nak solat. Okay. Ingat kan sabar ada 3 benda, ada 3 pecahan dia. Pertama, apa dia? Sabar, sabar untuk melakukan perintah Allah. Sabar nak sembahyang, sabar nak buat tarawih. Ada orang tak sabar buat tarawih, banyak nyonya sembahyang. Ada kat rumah tak apa, buat 8 tak apa. Buat 8 kita 3 cukup lah kan. Kita buat lama-lama sikit. Jadi sabar melakukan benda-benda yang Allah suruh. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan Allah. Dalam musim PKP juga ada ujian, ada cabaran nak tengok video lucah, ada cabaran kita nak bergaduh dalam adik-beradik, ada cabaran yang saling tak puas hati. Ini adalah benda yang Allah larang. Juga kita bersabar, tahan diri kita daripada melakukan benda-benda macam tu. Tak apa, satu lagu ni. Umi suka nyanyi tau, Radha, sorry. Sabar itu istana iman, begitulah kata pujangga. Sabar itu adalah istana iman. Allah God. Ni nak dua-dua anak-anak menyanyi lah. Okay, sabar itu istana iman. Sebab apa? Kalau tak ada sabar, maka bahaya. Lidah kita ni bahaya. Dia lebih tajam daripada mata pedang. Letak kat sini. Yang ketiga ialah sabar untuk menghadapi ujian. 3 sabar. Yang pertama tadi apa dia? Melakukan perintah Allah. Yang kedua, tak nak buat benda yang Allah tak suruh. Yang ketiga, sabar untuk berhadapan dengan musibah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan musibah sekarang Allah datang dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk kelaparan, dalam bentuk COVID-19. Ni cabaran ni. Dan cabaran ni macam ni kita sabar. Tadi ada satu WhatsApp Umi dapat mengatakan bahawa COVID-19 ni memang tidak akan pulih. Satu dunia kena berhadapan dengan keadaan bahawa COVID is there. Macam juga virus-virus lain. Kita tengok jadi orang lain dalam keadaan panic attack. Anxiety panic. Macam panik membeli lah. Jadi panik, macam mana ni? Takkanlah kita nak duduk PKP manjang. Macam mana aku nak berniaga? Macam mana nak buat? So di sana nanti adalah dia panggil peraturan-peraturan dia sejauh mana kita boleh kekal dalam keadaan mematuhi. Dia kata ati Allah wa ulul amri minkum. Perintah kita kata macam ni, pemerintah, maka kita kena bertaat. Baik. Jadi macam bila dah jadi coronavirus, bila dah kata virus terbang, kita kena balik kepada sifat kita sabar dengan musibah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita berhadapan dengan corona ini? Corona juga ni, Raudah adalah makhluk Allah yang Allah utuskan kepada kita. Allah datang kepada kita. Allah bagi musibah tu, dia juga makhluk Allah. Walaupun dalam kejahatan dia ialah makhluk yang taat pada Allah. Maka kalau Allah datangkan makhluk itu, mustahil tak untuk Allah mengambil balik? Tak mustahil kan? So bagaimana nak mustahil tu? Balik pada tadi, wasta'inu bisabri wassalah. Doalah. Kita tak nak baru ada. Doalah, sabarlah. Maka terus berdoa. Doa solat. Solat banyak kali solat pun tak apa. Macam amalan Allah yarham Ismail Kamus dia ajar kita solat banyak mana. So kalau minta dia, ya Allah solat dia banyaknya.
Ada kita pagi-pagi dia bangun solat sebelum subuh, lepas solat sebelum subuh solat subuh, lepas solat subuh tunggu pula pukul 7 solat isyraq, lepas tu solat lagi solat duha, lakukan 6 rakaat, lepas tu solat hajat lagi, solat awabin sebelum selepas, solat. Kita ni kadang-kadang kita sembahyang sikit pun kita rasa penat. Jadi macam mana Allah nak bagi? Perumpamaan satu ni, pernah tengok gelas kosong? Gelas kosong. Kalau gelas kosong, dia akan jadi penuh tak? Dia tak akan jadi penuh tau. Kecuali kalau gelas itu penuh dengan satu air yang penuh. Jadi kalau sekiranya kita nak masukkan doa kita, nak masukkan solat kita setitik, mana mungkin? Sikit je. So dia tak akan dapat penuh. So dapat sikit. Jadi kita ni banyak mana doa kita, banyak mana solat kita terlalu sedikit berbanding dengan yang dibuat oleh Nabi SAW. Bangun qiyamul lail pun kadang-kadang penat. Lah ni kita nak cari apa? Malam Lailatul Qadar. PKP lah masa terbaik, Raudah. Untuk kita nak sama-sama adik-beradik anak-anak kita, untuk kita bangun pukul 3 pagi, bangun pukul 4 pagi, pukul 5 baru kita nak sahur kan. Sahur tu dekat-dekat nak masuk waktu dah. Jadi sebelum masuk waktu subuh itu, sebelum masuk waktu kita nak sahur pukul 5, macam kami pukul 5 baru sahur. Jadi sebelum tu pukul 4 buat apa? 4 sampai 5 sejam. Buatlah semua solat. Jadi solat ini kalau kita nak bersungguh-sungguh, kalau nak minta dengan mak duit kan, tara minta dengan mak minta duit mak, mana mak nak bagi kan. Jadi kita minta macam mana, duduk betul-betul, menghadap betul-betul, mak saya ni ada masalah, cerita masalah kita. Saya nak minta duit boleh tak mak? Kalau macam tu dengan mak, Allah Maha Rahim, Allah innallaha ghafurur rahim, Ar-Rahmanir Rahim, sifat Allah yang penyayang, pengasih sangat tinggi, lebih daripada mak. Jadi kalau kita minta dengan Allah, mengadu dengan Allah, ya Allah tolong ya Allah, Allah sebut nama Allah banyak-banyak, insya-Allah yakinlah bantuan Allah akan sampai. Sekurang-kurangnya sekarang Allah tak bagi kita ujian terkena jangkitan coronavirus, betul tak? Kan? Adik-beradik kita, orang dekat dengan kita, alhamdulillah. So apa salahnya kita ucapkan alhamdulillah. Ada dengan itu insya-Allah ada benda takut Umi lupa nanti lepas ni. Umi nak titipkan juga amalan yang boleh kita buat sebagai tambahan. Ada 3 amalan yang kita nak buat setiap hari. Tolong buat ni bangun tidur awal-awal. Pertama sekali kita buat, kita cakap dengan Allah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim sebanyak 100 kali. Ambillah. Macam Umi ada bekam dia ni kan. Apa dia nama ni? Biji tasbih. Tasbih ni. Nampaklah. Tasbih yang beli kat Mekah itu. Tasbihlah 100 kali kita istighfar. Istighfar tu bukannya Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Itu istighfar orang malas. Jadi PKP ni kita minta banyak dengan Allah. Istighfarlah betul-betul. Astaghfirullahalazim. Sampai istighfar boleh menitik air mata. Tapi jangan tunjuk kat orang pula. Contoh update status pula kat Facebook kan. aku istighfar ni keluar air mata. Tak payahlah. Kemudian kita buat Alhamdulillah. Alhamdulillah 100 kali. Istighfar 100 kali, alhamdulillah 100 kali. Kemudian kita selawat 300 kali. Habis buat yang tu, barulah kita buat kerja-kerja lain. Kalau boleh siapa yang nonton, anak-anak UIA yang boleh buat amalan ni, InsyaAllah. Moga-moga dia akan dapat satu ketenteraman sebenarnya bila kita letak istighfar, kita letakkan syukur dan kita letakkan selawat itu sebagai aula mendahului amal kerja-kerja buat kita pada satu hari insya-Allah. Okey. Umi ni cakap tak boleh berhenti. Okey Raudah. Okey. Terima kasih Umi. Macam Umi cakap tadi, kita kena banyaklah bersabar waktu masa musim PKP ni. Banyak benda sangat yang datang ni kan. Kita pun tak tahu PKP ni dilanjutkan lagi ke tak kan. Berakhir bila? 3 minggu kita tak tahu lagi bila berakhir. So masa yang ada ni lah kita ambil peluang yang ada ni, kita betul-betul beribadah dengan Allah. Okay, macam keluarga, macam Ustaz cakap tadi kan, keluarga kita ni semua dalam family tu, semua masing-masing ada peranan sendiri. Family ni sebenarnya asas kepada ketugahan satu ummah. Kalau kata seorang dah macam ni ke lain, kita kena tarik balik, betul tak? Umi, kan macam dalam Al-Quran sendiri kan ada banyak menceritakan kisah-kisah para nabi tentang kekeluargaan yang mana kita sendiri boleh ambil pengajaran daripada kisah tu. Jadi Ustazah lagi. Jadi Umi boleh tak Umi kongsikan? Umi kongsikan sikit kisah-kisah daripada Al-Quran yang mana yang kita boleh ambil pengajaran dia dari aspek kekeluargaan. InsyaAllah.
Adlam buat research tadi tentang keluarga. Baik, dalam Al-Quran ni banyak antara kisahnya keluarga Ibrahim. Tapi nak memetik kat sini satu je keluarga. Yang mana keluarga ni dia punya tahap ataupun pengiktirafan darjat dia Allah angkat sama taraf dengan Nabi Ibrahim, iaitu Imran. Kan? Keluarga Imran. Kan ada satu dalam Quran tu diperuntukkan satu surah. Surah Al-Imran yang Allah menceritakan dalam tu kisah. Ada banyak yang Nabi dalam tu Jadi kisah Imran ni juga sebenarnya dia meminta kita mengambil iktibar daripada kisah-kisah manusia-manusia yang ada dalam keluarga Imran tu tadi, keluarga Imran. Jadi keluarga Imran ni dia berada dalam dinasti Herod. Yang mana dia tu ada satu raja, nama raja tu Raja Herod. Dalam keluarga Imran lah. Yang mana dia bermula daripada kisah Nabi Imran. Dia mengimpikan seorang anak lelaki. Seorang anak lelaki, maka mereka berdoa dan bernazar kan orang suami isteri nak kepingin benar enggak dapat anak lelaki. Kemudian kepingin benar. Tunggu jadi bininya selepas bernazar bini dia mengandung. Bila mengandung, apa yang berlaku ialah Allah tak bagi anak lelaki. Ini boleh pengajaran untuk satu keluarga. Ini aplikasi terus dia punya pengajaran kisah dia berkisah. Apa yang berlaku, mereka ini diberi anak perempuan yang kemudian anak itu telah diberi nama siap dalam Al-Quran, iaitu siapa dia? Maryam. Maryam diberi nama oleh Allah dalam Al-Quran. Dia dah diberi nama, maka ia bukan seperti mereka, iaitu seperti yang diingini, maka lahirnya sebagai anak perempuan. Dan anak perempuan ini ketika Maryam berusia 3 tahun, tak silap 3 tahun, mak ayah dia dibunuh oleh Raja Herod. Maka dia membesar. Bila dibunuh, maka dia dijaga, dibela dan dipelihara oleh bapa saudara dia, iaitu siapa dia? Nabi Zakaria. Nabi juga, maksud sebab tu kata keturunan ni. Ali Imran, sebab tu dia Nabi Zakaria jaga Maryam, dan Maryam ini dikatakan letak Maryam ni dalam satu mimbar yang tinggi, dijaga sebab dia ialah wanita yang suci, yang tidak pernah pandang dunia, ialah memang abid. Kalau macam orang Kristian dipanggil sebagai pendeta, pendeta, orang yang abid, zuhud, duduk dalam masjid sajalah, tapi dipanggil duduk satu mimbar yang sangat tinggi, sampai dikatakan Mahmud dia ada banyak pintu-pintu dia nak masuk jumpa Maryam ni. Maka Maryam ni duduk dalam keadaan yang sorang-sorang, duduk situ, sehingga kadang-kadang satu hari nak cerita kehebatan Maryam ini, Allah sentiasa membekalkan dia dengan buah-buahan. Jadi disebut dalam Quran, dah kaji. Disebut dalam Quran, insya-Allah kisah Maryam, wanita yang sangat hebat. So, bila dibesarkan dalam perimanan, dia terjaga lah kan. Terjaga sehingga kan pada suatu hari Nabi Zakaria pergi jumpa dengan Maryam dan melihat Maryam kat bilik tu, dari mana datangnya buah-buahan ini? Maryam kata, buah-buahan ini turun daripada langit. Subhanallah. Kan senang dapat turun daripada kita pun tak lah. Dalam syurga tu boleh imagine lah, ni payahlah kan TV Raudah kata nak makan Pizza Hut, turun Pizza Hut di langit, tak ada kan. Tak ada lah, Allah bagi, dan Allah sebut dia ni dalam Al-Quran. Subhanallah, hebatnya wanita yang bernama Maryam ini. Surah ni adalah surah apa? Surah Al-Imran ayat 37. Allah sebut dengan satu. Dalam keluarga Imran dia juga kita tengok ada ni, daripada ni seorang wanita yang tidak mendambakan dunia. Kita ni Raudah. Betul lah Raudah. Wanita ni kita nak dunia tau. Sebab apa? Kita nak cantik, betul? Kita nak orang puji kita. Kita nak orang sayang kita. Dan kita nampak hubul dunia lebih pada hubul akhirah. Sebab tu orang nak bagi. Dia kata apa? Dalam surah Al-Kahfi tu kan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qaliman lil akhir. Dalam kisah surah Al-Kahfi tu Allah cerita bahawa ada dua benda. Quran ni datang nak cerita dua benda. Pertama nak cerita pasal ancaman bagi orang yang derhaka. Terutamanya orang yang mengatakan bahawa Tuhan tu ada anak.
orang Yahudi, orang Nasara dan orang kafir. Wa basyiril mu'minin, dan berita gembira untuk orang muslim, orang-orang mukmin, orang Islam. Siapa yang itu orang Islam? Kita lah. Dan berita gembira untuk kita yang meletakkan tauhid uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita percaya tentang kisah Maryam. Sebab tu ini antara cara kita nak tarik orang Kristian. Kita kata memang kita terima kisah Maryam, tetapi kisah Maryam dalam bentuk yang kita faham sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dalam kisah keluarga dalam Quran juga, kenapa dia kata keluarga Alil Imran ini Allah iktiraf darjatnya setinggi juga Nabi Ibrahim. Ada lagi kisah Nabi Zakaria, pak saudara dia tadi. Pak saudara juga dianugerahkan dalam usia yang lanjut, usia yang lanjut, yang dah agak tua, ajuz suami isteri ni, mereka berdoa wasta'inu bisabri wassalah tadi, back to ayat tu tadi. Jadi Nabi Zakaria berdoa dengan Allah, ya Allah, aku ni tua dah, ada kemungkinan aku dapat anak, tapi aku tu tak berdoa. Okay. Ya Allah, orang kata COVID-19 ni tidak ada hentinya, tak akan berhenti sampai bila-bila, tapi minta je dengan Allah. Kan? Itu betul bagi. Minta je. Tidak mustahil Allah nak bagi apa yang kita minta. Sebab benda yang susah nak dapat ialah doa mustajab. Doa kita kadang tak mustajab, tapi ada Allah akan bagi doa dekat atas muka bumi, Allah doa yang mustajab. Baik. Bila isteri dimandul, dan memang isteri dia ni, kalau tak silap ni, isteri Nabi Zakaria, nama dia Elizabeth. Mandul. Tiba-tiba mereka dikurniakan seorang anak yang namanya Nabi Yahya. Okay, Nabi Yahya membesar menjadi seorang yang hebat, Nabi yang hebat, berjuang sampai menakut dan mengecutkan perut Raja Herod tadi. Raja Herod tadi rasa takut, dan dia telah berjaya mengembalikan golongan Yahudi tadi yang telah kafir kepada ajaran yang sebenar. Ini kehebatan Nabi Yahya. Saya kata ada yang tergolong ramailah pengikut-pengikut dia dapat selamatkan balik. Sebab kaum Yahudi ni, mereka ini bila dapat je Nabi meninggal, kan kebanyakan Nabi datang daripada keturunan orang Yahudi. Sebab itulah bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tak nak terima dengan keangkuhan mereka. Bani Israel, golongan Yahudi, dia sombong. Sebab sebelum ni Nabi-Nabi datang daripada keturunan mereka. Tuk tengok kok mana Melayu Arab ni kan. Jadi sebab tu dia susah nak terima. Tapi jadi ketika itu orang golongan Yahudi itu telah kembali ke jannah Allah. Dengan kisah Maryam lah. Okey. Jadi itu kekuatan doa Nabi Zakaria, kekuatan tawakal isteri dia Elizabeth, kekuatan pemuda yang bernama Nabi Yahya. Macam mana dia boleh kembalikan balik. Macam kita lah, anak-anak UIA yang duduk kat dakwah ni kan. Penat tahu berdakwah. Kadang-kadang bukan semua nak pergi surau, betul tak? Kadang-kadang kita panggil, tak ramah. Orang tu orang kena bash. Bajet bagus lah. Macam pengawas kat sekolah lah. Nampak macam alim. Kita pegang Quran pun orang kata. Sebab apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Sabarlah agama. Sabar. Rasa tak tahan solat hajat. Rasa tak tahan solat taubat. Kerana solat taubat banyak-banyak. Nanti hujung-hujung ingat kaum yang nak beritahu apa amalan-amalan yang boleh untuk kita melayakkan dia, menempatkan untuk jadi orang ahli syurga, insya-Allah. Baik. Jadi kisah dalam kisah keluarga ni juga ialah kisah Maryam. Kisah Maryam lagi hebat. Maryam ni dia kan duduk dekat mihrab tinggi kan. Allah beritahu dia dalam surah apa? Dalam surah Maryam ayat 30-31 lebih kurang. Macam tu minta ingat. Surah Maryam disebut juga dalam surah Maryam ayat 28. Kalau perhatikan nanti. Kelahiran tengah-tengah elok, dia tak pernah jumpa lelaki, dia tak pernah disentuh oleh lelaki, tiba-tiba mengandung. Pelik tak? Kalau Raudah tiba-tiba duduk rumah, cucu-cucu tiba-tiba tengok Raudah mengandung. Kau jangan. Tak pernah disentuh oleh lelaki. So Maryam juga seorang wanita biasa, seorang gadis biasa yang mana dia ada emosi. Dalam keadaan ni dia kata, ya Allah, mana mungkin aku mampu untuk melanggung segala kesusahan. Ini disebut dalam Quran. Sehingga dia kata macam, ada satu ni dia kata macam tak tahan dah ni, tak tahan sakit, tak tahan rasa nak cerita macam mana ke orang. Tapi Maryam telah mengasihkan diri dia daripada orang duduk, dan lahirlah Nabi Isa alaihissalam di bawah satu pokok tamar. Bila dia lapar dan sakit sangat, Allah mengilhamkan kepada Maryam untuk menggoncang-goncang pokok tamar, jatuh tamar dia makan. Tapi apa yang penting, ini ialah keluarga yang hebat. Bila mana dah lahir Nabi Isa, Maryam bawa anak dia tu masuk balik ke kaum dia kan. Bila dapat tu mereka kata apa? La ilaha illallah, ayah kamu baik, mak kamu baik, kenapa kamu buat berzina?
Tapi apa yang berlaku pada Maryam bila mana dia difitnah? Dia diam je. Raudah satu petua. Kalau orang kata pelik kat budak-budak yang bandar, budak yang bagus-bagus ni, budak-budak yang nak mengembangkan ajaran Islam, diam sahaja. Diam lebih baik. Umi pun kadang-kadang bukan ada juga orang kata macam kan. Bila orang-orang tanya, Umi tak nak balas balik ke? Umi tak nak jawab ke? Kadang-kadang kita perlu jawab, kadang-kadang yang perlu adalah berdiam sahaja. 3 tahun fitnah tu habis lah. Kan? Sebab bila kita lawan balik, dia membawa kepada cerita lain pula. Itu yang apa dilakukan oleh Maryam. Maryam diam sahaja sehinggalah Allah menunjukkan kuasanya, dia menjadikan Nabi Isa ni boleh bercakap. Maka Nabi Isa cakap apa? Aku ialah seorang Rasul. Ini memang mak aku tak pernah berzina dan aku ialah yang lahir daripada Allah. Tujuan Nabi Isa boleh bercakap, Allah bagi adalah supaya orang Yahudi ini bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Tapi nak cerita degilnya orang Yahudi ni terbalik. Dia pun bukannya Isa, dia kata anak Tuhan. Kembali kepada fahaman Greek. Orang kata dia kata anak Tuhan pula sebab tak ada ayah kan. Jadi masya-Allah. Sebab tu banyak kalau baca Quran, kalau nanti Raudah banyak baca Quran, tengok dalam tu Allah banyak sebut tentang keingkaran, tentang kedegilan orang yang bernama kaum Yahudi dan Nasara ini, insya-Allah. Baik, okey. Habislah keluarga. Jadi kesimpulannya, kesimpulan keluarga ni kita sebut petik balik tadi, yang bernama Imran, yang bernama Nabi Yahya, yang bernama Nabi Zakaria, yang bernama Maryam, yang bernama Elizabeth. Semuanya adalah rangkuman keluarga Imran yang mana mereka ini diangkat darjat dia hebat. Kenapa? Mereka bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mereka bersabar dan mereka sentiasa solat. Solat dalam bentuk agama dulu untuk meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara untuk bertahan? Bagaimana cara untuk menghadapi bagaimana cara untuk menghadapi COVID-19? Sabar dan solat. Jadi daripada situlah kita boleh ambil pengajaran keluarga dalam. Jadi ambillah keluarga tu masuk dalam keluarga kita. Kita nak jadi Maryam, kita nak jadi Zakaria, kita nak jadi Yahya. Dalam keluarga semua ada pemudanya, orang-orang yang hebat, ada isteri, ada ibu, ada ayah. Ayah yang sabar, contoh Nabi Zakaria. Anak yang hebat, contoh Nabi Yahya. Wanita yang hebat, contoh Maryam. Tu ambil kekuatan itu, sematkan dalam keluarga kita. InsyaAllah keluarga kita jadi hebat. Rumah kita akan jadi baiti jannati. InsyaAllah. Ya Allah, panjang kusah cerita kisah Nabi, kisah keluarga Imran ni. Panjang kusah. Macam saya cakap tadi kan, sabar dan solat. Sabar dan solat. Benda tu yang paling penting lah kiranya. Itu key kita untuk kita membina keluarga yang bahagia sebenarnya. Okay, macam saya nak kongsi sikit lah macam kisah dalam Quran, kisah Nabi Yusuf. Yang macam kita tahu Nabi Yusuf ni dia sangat adik-beradik Nabi Yusuf ni iri hati dengan Nabi Yusuf sendiri. Sampai nak buang Nabi Yusuf yang dekat sumur. Dan tapi Nabi Yusuf ni bila dia dah orang kata dah dekat Mesir, negara berjaya tu, dia tetap mencintai keluarga dia sendiri. Tak pernah ada rasa dendam dalam diri dia sendiri, dan dia seorang yang pemaaf. Tapi kalau kita sendiri dekat rumah gaduh dengan adik-adik kan, katalah saya gaduh dengan adik lah, sampai benda tu macam kita nak balas balik. Tak kalau macam saya cakap tadi, diam tu lebih baik lah. Kalau kita balas lagi, orang akan bagi lagi. Kalau kita balas, orang akan okay, Ustazah, macam kita tahu kan sekarang ni, remaja sekarang ni sangat-sangatlah terpengaruh dengan trend-trend yang ada sekarang ni. Tambah-tambah sekarang ni bila dekat rumah ni banyak scroll Facebook, Instagram, dan macam kita tahu sekarang ni yang viralnya video TikTok. Video TikTok. Bila kat rumah ni, kita tengok macam kalau macam kawan-kawan buat video TikTok, mungkin diri sendiri merasa macam aku pun nak buat jugalah, boleh dapat view banyak, like banyak macam tu kan. Tapi macam mana kita nak bentuk sikap remaja masa kini berlandaskan Al-Quran? Okay, terima kasih Raudah. Raudah remaja kan? Raudah seronok tak kalau post dekat Facebook atau post kat Instagram dapat like kat 1000 lebih? Seronok tak?
Seronok lah Soalan dia. kalau Seronok. Anak-anak mi macam tu. Start kali dia orang post, dia orang anak mi suka buat video kan. Dia orang buat video, dia orang tengok berapa orang. Wah, like dah 1,000 lebih dah mi. Wah, seronok. Itulah sebabnya budak suka TikTok. Itu sebab budak suka buat satu benda yang pelik-pelik. Termasuk jugalah bukan remaja pun, orang tua pun. Dia suka buat benda pelik-pelik supaya ramai orang menonton, ramai orang tengok, orang komen. Dia tak sedar bahawa benda yang kita buat tu Allah juga tengok. Malaikat juga, Raqib Atid juga mencatat. Macam mana nak buat kesedaran ni? Tak lain tak bukan ialah dengan kita membina kekuatan. Membina kekuatan dalam jiwa remaja. Macam dekat sebenarnya dalam keluarga Umi, kami ialah Umi namakan nak kata keluarga Al-Quran 100% pun taklah sangat. Tapi daripada anak sulung kepada anak bungsu, Umi wajibkan mereka menghafal Quran. Setakat mana yang dia orang mampu. Contoh anak sulung 5 juzuk, anak nombor 2 18 juzuk, nombor 3 yang ni hak perempuan tu hantar sekejap tahfiz dia balik tapi dia juga perlu hafal Quran. Nombor 4 dah 30 juzuk, 27 juzuk, dan yang bongsu ni sedang dah 8 juzuk. So bila Quran ini kita kembali kepada mendidik generasi yang berasaskan Quran. Bila Quran, dia baca Quran, walau macam mana degil pun anak ini, mereka akan balik kembali kepada ni. Sebab tu Mi selalu pesan kat ibu ayah, kalau apa yang nonton kan, tolonglah suruh anak baca Quran. Tolonglah suruh anak amalkan Quran. Tolonglah suruh anak ini kalau boleh jadi ahli Quran, bagus. Kalau macam Radha boleh. Hafallah sekurang-kurangnya apa ayat-ayat yang sangat perlu untuk kita. Contohnya surah Al-Mulk, surah Sejadah, surah Ar-Rahman, surah Al-Kahfi. Tapi panjang sikit kan. So, padu-padu, tak ada padu sangat. Dia orang pun remaja. So, bila mencakap anak Mimi, cakap dulu, dia orang hafal Quran. Tapi dalam masa sama, dia orang buat TikTok. Adik kecil dia buat TikTok. Tapi, apa TikTok yang kita nak pilih? So, mereka sentiasa akan merujuk pada Umi dulu. Kata mereka buat video. Kena buat video, kan remaja. Dia orang buat video. Dia tunjuk, oh Umi, okey boleh, lepas. Dia akan cek dengan Abi dulu. Abi Umi akan, jadi sentiasa bila mawadah warahmah melingkungi satu keluarga, anak-anak akan sentiasa merujuk pada mak ayah. Dia orang nak buat apa, dia akan rujuk. Dia orang tak akan buat terlibat sebab nanti kalau buat tu kita sound balik lah kan. Dia orang tak mau kena marah. Dia orang tak suka sangat Umi Abi marah. Dia tak suka kalau Umi Abi merajuk tu memang satu bala. Dia orang akan main berkumpul minta maaf sebab kita benda ni dididik pada kecil. Supaya apa akibat jadi anak derhaka. So macam apa yang berlaku dekat remaja sekarang. Kenapa Saifullah anak Naomi, okey terima kasih. Semua anak Umi nama dia Naufal lah, Apollo lah, insyaAllah. Dia orang ni remaja macam kita juga. So apa yang ni, bila mana jadi Quran, kita naklah pegang kepada 7M dalam Quran. Tolong catat ni siapa ni, 7M dalam Quran. Ubi cari tadi. Buat 7M tu. Okey. 7M dalam Quran ni, M yang pertama ialah kita berkehendak, mencipta satu kehendak untuk membaca Al-Quran. Bukan senang tau. Ada orang yang ditengok Quran saja tapi tak teringin nak baca. Setuju tak? Ada orang Quran dia letak atas almari, dia tengok aje. Ada orang yang orang buka Quran depan mata dia tapi dia tengok hati dia tak ada rasa cinta kat Quran. So M yang pertama, ada 7M. M yang pertama ialah rasa cinta, rasa nak belajar Quran. Dia kata khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. So jangan kalau nak jadi cikgu tak apa, kita just beritahu, just kita baca Quran dan kita ajar sikit-sikit ikut mampu kita. M yang kedua ialah bila kita rasa nak, bila tengok Quran rasa macam jatuh cinta. Jatuh cinta, Ustazah cinta tadi kan? Jatuh cinta dengan Quran, maka kita baca Quran. Kan satu huruf 10 kebajikan, 10 pahala dia. Dia tak kata alif lam mim tu satu. Alif satu, lam satu, mim satu. Bayangkan kalau boleh baca satu muka. Subhanallah. Baca Quran. So dalam PKP ini ruang untuk baca Quran. Tambah lagi bulan Ramadan. Umi mewajibkan anak-anak Umi semua kena khatam 30 juzuk. Sorang-sorang. Dulu kami combine. Sekarang tak. Sorang-sorang masing-masing. Jadi hari-hari selepas je solat fardu, mereka ambil Quran, mereka pakai baca. So dia jadi macam madrasah lah. Madrasah Quran dekat ruang tamu. Dan satu lagi kita kena ambil sifat Nabi SAW ketika mana Nabi minta Ibnu Mas'ud membacakan Quran. Kadang-kadang kita penat, kadang-kadang Umi tak sihat, Umi akan minta anak baca Quran untuk Umi. Kita minta dia baca Quran. Itu juga satu amalan yang bagus.
mencintai Quran. M yang ketiga ialah mengajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran ni, contoh mengajar Al-Quran, kita mengajar anak kita, mak ajar anak baca dengan tajuk yang betul. Anak mengajar mak dengung yang betul. Contoh, mungkin mak dia tak reti baca Quran, anak ajar. Anak tak reti, mak ajar. Jadi sinilah kita sentiasa mempelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran. Tadi mempelajari Quran, membaca Quran, mengajar Al-Quran. Ikut contoh. Sebab apa? Mengajar Al-Quran ni jangan terletak kepada just mengajar Quran begitu je. Tak. Mengajar Al-Quran, ingat, termasuk sains, fizik, kimia, kejadian manusia diceritakan dalam Al-Quran. Jadi cikgu yang mengajar sains juga mengajar Al-Quran. Ada? Kalau Raudah cerita kat adik Raudah tentang kejadian manusia, yang tak ada kejadian manusia datang pada jani, datang ini. Sebenarnya Raudah sedang mengajar ilmu Al-Quran. Dah dapatlah 3M. Okay. Make sure dapat 7 semua. Yang keempat ialah menghafal Quran. Surah yang surah kita hafal. Surah mungkin juzuk 30. Surah Wadduha. Kan? Surah yang pendek tu baca. Maknanya anda sudah menghafal Quran. Siapa yang rasa diri dia suka nak hafal Quran, Allah akan pemudahkan insya-Allah. Yang kelima, M yang kelima adalah tadabbur Quran. Tadabbur Quran maksudnya kan macam Umi ni. Okey, Umi belajar bahasa Arab tapi Umi pun tak semua faham. So Umi ada buku ni. So bila Umi baca Quran, ada terjemahan kat situ. Baca, kita baca terjemahan. Kadang-kadang bila baca terjemahan ni, air mata kita kan. Sebab apa? Melihatkan keampunan. Umi sedih bila Allah sebut manusia berlaku kejahatan, disediakan neraka untuk orang jahat, disediakan. Tapi hujung-hujung Allah akan sebut, Innallaha, ketahuilah oleh bahawa Allah akan memberi keampunan kepada siapa yang datang. Udu'uni astajib lakum. Allah kata, datanglah pada aku akan minta ampun. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Nabi ajar kita kan. Wahai yang membolak-balikkan hati, thabbit qulubi, tetapkan hati kami ada dalam keagamaan. Jadi kita selalu kena minta doa-doa macam tu insya-Allah. Okey. M yang ke berapa tadi, Raudah? Yang ke-6 tadi dah 5. Tadabbur Quran. Okey. Sama masuk yang ke-6, mengamalkan Al-Quran. Al-Quran kata apa? Ati Allah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul kamu dan taat kepada pemerintah kamu. Sekarang pemerintah kita, Perdana Menteri kita sekarang ialah Datuk Muhyiddin Yassin. Dia kata apa? Stay at home. Duduklah kat rumah. Bila dia pesan macam tu, so kita kena ikut, jangan ingkar. Sebab dia tu pemerintah nak cakap benda yang baik untuk kita. Melainkan dia kata, okey semua sekali masuk dalam kelab berzina. Kalau dia kata dia nak mengajak ke arah keburukan, tak ikutlah. Selagi mana dia bawa tak bertentangan syarak, masa kita kena ikut ati Allah wa ati Allah. Apalagi yang dalam tu mengamalkan dalam Quran sebab tu aqimus solah wa atuz zakah. Jadi kena buat zakat lah, sembahyang lah, tunaikanlah zakat. Okay. Jadi semua benda yang ada hukum-hukum suruh buat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Allah kata apa? Allah berfirman, jangan hampiri zina. So kalau kita couple, menghampiri zina tak? Soalan balik. Kalau kita dating, menghampiri zina tak? Itu maknanya wala taqrabuz zina. Walaupun Ustazah cinta, Umi seorang yang sangat strict bahagian cinta ni. Jangan, bahaya. Sebab cinta ni lubang dia sangat dalam. Dia boleh mengorek hati kita daripada cinta Allah kepada cinta manusia. Bahaya. Ni kalau ada topik lain kita cakap pasal cinta je. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh adalah mendaulatkan Al-Quran, yang mana kita nak mematuhi semua syariat-syariat yang ada dalam Quran. Kita baca apa dalam sembahyang? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku semua sekali, semuanya lillahi rabbil alamin, kepadamu ya Allah. So complete lah. Kalau macam ni kita nak didik anak-anak remaja ini, kembalilah kepada Al-Quran. InsyaAllah mereka akan selamat. Baik. Habis macam mana masalah ni? Anak-anak saya ni tak nak baca Quran pun. Jadi mak bapak kena betulkan lah. Kena betulkan mak ayah. Kena balik kepada ni. Banyak je pun student Umi. Ayah dia, mak dia teruk pun tak baca Quran, tak semayang. Tapi anak dia semayang. Kan? Ini peranan cikgu pula, peranan kawan, peranan cikgu. Ada yang mak ayah dia semayang, tak pernah buat maksiat, anak penzina. Ada. Maksudnya ini kembali kepada siapa? Kita doa, kita minta
akhirnya Allah akan bagi. Tapi kadang-kadang Allah bagi ni dia bagi cepat, dia bagi lambat. Umi nak bagi petua. Dia nak dapat petua kalau kita nak sesuatu yang benda tu susah nak dapat, buatlah solat. Buat solat, solat hajat. Solat hajat satu benda. Pernah dengar tak orang kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Fokus kan, kita nak fokus satu benda tu, kita kena tulis benda tu. Contohnya Raudah nak apa? Raudah nak kahwin tahun depan contoh. Contohlah. Tahun depan Raudah umur berapa? Okay. Dia nak kahwin tahun depan contoh. Nombor 3. Okay, contoh nak kahwin. Jadi Raudah kena sebut Raudah nak kahwin tahun 21 Januari 2001. Nampak tak? Jelas tu kan? Nak kahwin dengan siapa? Nak kahwin dengan Ahmad. Ahmad ni anak siapa? Ahmad bin Hanbal. So, dia detailkan kita punya permintaan dengan Allah. Itu antara tip dia. Jadi, minta je lah. Minta. Macam contoh, Umi minta dengan Allah nak pergi Mekah setiap tahun. Tapi tahun ni tak dapat lah. Maknanya Allah makbul ke tidak. Tapi sebelum ni Allah bagi. Dia bagi Umi jadi duta. Dia bagi Umi kadang pergi umrah percuma. Sebab kita nak pergi juga umrah. Tapi tak ada duit. Kita nak bawa mak ayah. Tapi tak ada duit. Orang sponsor. Jadi doa tu jangan lepas. Doa tu kena doa yang clear. Doa tu kena nak kahwin. kena ramai-ramai. Kena ramai-ramai pula ada terpengaruh. Kena ramai-ramai pula. Kena apa? Kena jelas dan detail. Tarikhnya bila, kata nak pergi. Raudah nak jadi orang yang berjaya naik pentas. Bila? Nak dapat ijazah tu bila? Pointer berapa? 3.58 contoh. 3.98. Dia clear permintaan dengan Allah. Dan masa tu barulah kita rasa confident. Confident nak cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak submit doa dengan Allah. Masa sujud, sebutlah benda tu. Dan sebut benda tu, jangan rasa macam confused. Betul ke ni aku nak dapat 3.98? Biasa 3.2 je. Biasa 2 pointer je. Keraguan kita ada. Allah tak akan bagi satu hajat kalau lagi ada keraguan. Yakin. Dah hakul yakin. Yakin tu kena sangat tinggi. InsyaAllah. Ni pukul apa dah? Pukul 11. Okey. Okey, Raudah rasanya. Di jam ada kat situ. Okey, Ustazah macam saya cakap tadi kan, kita, kalau nak buat satu benda tu kita kena fokus. Mungkin kita boleh buat checklist kita sendiri untuk bulan Ramadan ni kan. Kita surah-surah yang kita nak hafal dan sebagainya. Mudah dengan yang 30 dulu, surah-surah yang pendek, kemudian ambil surah-surah pilihan dan sebagainya. Dan saya nak kongsi sikit Ustazah, saya punya nilai aktiviti saya kat rumah ni. Kalau macam bulan puasa sendiri, bangun sahur, lepas tu subuh tu bangun subuh berjemaah dengan keluarga. So point lah siapa-siapa adik mana yang jadi imam. Bagus. Lepas tu lepas subuh tu masing-masing buat hal sendirilah, aktiviti masing-masing. Lepas tu buka puasa, maghrib pun berjemaah. Lepas maghrib, antara maghrib dengan isyak tu tadarus ramai-ramai. So dekat situ boleh check bacaan masing-masing. Tajwid betul ke tak, dekat situ. Lepas tu isyak dan tarawih. So macam saya ada 3 adik lelaki, jadi gila-gila lah maghrib orang ni, tarawih orang ni, witir orang ni. So dekat sini memang nampaklah hikmah PKP dan Ramadan itu. Jadi kita dapat sama-sama dengan family. Betul. Sebelum ni tarawih dekat masjid. Ni sekarang dekat rumah. So boleh dengan adik-adik semua. Jadi Ustazah, soalan last ni boleh tak Ustazah bagi suggestion ataupun aktiviti yang boleh kat Umi. Boleh tak Umi bagi suggestion ataupun aktiviti yang boleh kita buat sepanjang Ramadan dan PKP. Ataupun Ustazah boleh kongsikan aktiviti Ustazah dengan family Ustazah, dengan anak-anak Ustazah. Okey. Boleh. InsyaAllah. Mana yang baik tu kita share. Okey. Macam tadi Umi sebut benda yang Umi buat, lepas tu yang anak-anak Umi buat, yang kami buat sama-sama. Kalau antara amalan-amalan yang bagus lah, Umi cuba untuk istiqamah. Macam Umi akan bangun pukul 3.30. Bangun 3.30 pagi untuk sebab kalau bangun lewat sikit sebab kita nak masak sahur semua kan.
Kalau perempuan dia nak masak sahur. So dia bangun 3.30 sampai pukul 4.30, bolehlah sejam tu untuk dia bersama dengan Allah. Padahal kalau tu solat, kalau boleh sekurang-kurangnya malam kita buat solat apa, bangun-bangun tu solat tahajud. Kemudian kita solat apa, solat sunat taubat. Lepas solat sunat taubat, kita buat ni 2 rakaat tahajud, 2 rakaat solat sunat taubat, kemudian buat solat hajat. Kalau Umi kadang-kadang kalau rajin Umi buat 6 solat hajat, 6 rakaat, 2 kan. Lepas solat sunat hajat, kemudian kita solat sunat witir. Umi kadang buat witir ni, kalau dah buat witir masa tarawih, tak payah lagi lah. Jadi kita panjangkanlah zikir. Jadi masa tu zikir. Jadi antara zikir yang bagus. Kalau boleh anak-anak buat ini nanti, siang nanti kita buat maksurat. Tapi masa zikir, apa yang selalu Umi buat kalau qiyam, kita baca tasbih. Zikir. Antara zikir yang selalu membaca ialah yang ni lah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bila kita zikir tu, zikir seorang-seorang, kita rasalah Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam hatiku selain daripada Allah. Okey, lepas tu istighfar lah. Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Banyakkan doa dalam bulan Ramadan ni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyakkan doa itu. Kemudian banyakkan doa ni dan dalam maksurat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rujuk dalam maksurat, tak silap Umi yang ke ujung-ujung sikit, nama dia istighfar akbar, istighfar yang besar yang kita baca. Baik, Rabbana zalamna anfusana. Jadi masa qiyam tu banyak kita minta merintih diri kita yang banyak melakukan dosa. Kita semua adalah pendosa. Kita tak ada milik apa pun. Semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pinjamkan kita. Setiap hari bangun qiyam dalam keadaan kita bersyukur, cakap dengan Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Baik, sebelum tu Umi terlupa. Sebelum bangun tidur, jangan bangun terus tau. Kalau boleh baca ayat kursi dulu sebelum kita jejak lantai. Ni ialah antara betul untuk elakkan daripada orang kata kena gangguan apa-apa kan. Tapi kalau nak ganggu juga, itu Allah, kuasa Allah. Jangan, ini ikhtiar manusia lah. Baca ayat kursi. Kemudian qiyam, lepas qiyam pukul 4.30 kita masak sama-sama. Abi akan bangun, anak Umi akan bangun. Umi akan kejut mereka dalam pukul 4. Dah 3.30 pukul 4 suku dia orang bangun lah. Jadi sama-sama lah. Kami ada satu ruang tamu. Kat ruang tamu tu kami akan sembahyang ramai-ramai. Jadi kalau masa qiyam mulai, masing-masing ambil pot lah, duduk ujung sana, ujung sini. Ruang tamu tu panjang. Panjang. So dia macam surau lah juga ruang tamu tu untuk sembahyang. Okey. So lepas tu kita sahur sama-sama. Lepas sahur tunggu, jangan bagi tidur sebab bahaya tidur lepas sahur. Susah nak bangun subuh. Tunggu sampai subuh, masa sembahyang subuh, suruh dia orang semua solat sunat sebelum subuh. Kemudian solat sunat subuh berjemaah. Lepas solat subuh semua kena ambil Quran, baca Quran. Baca Quran masing-masing. Macam anak Umi yang bongsu tu, dia hafal Quran. Pukul 7 dia kena tasmid setiap hari. Dekat ustaz dia pakai video call. So kami akan sama-sama lah cek bacaan dia. Kemudian Umi kata kalau nak tidur, sebab remaja ni memang dia orang suka tidur. Ni kita nak kata nak straight sangat boleh. Dia panggil apa? Menarik tepung dalam menarik tali dalam tepung. Zana tali pula dah. Menarik rambut dalam tepung. Tepung jangan berselerak, rambut pun jangan putus. Okey. Kalau rambut rapuh putus jugalah kan. Okey. Jadi anak-anak muda ni dia nak tidur, kata okey tidur, tapi yang tak boleh tidur kita bagi good. Kita bagi macam tolong Mi buat apa-apa ke masa awal. Lalu dia orang tidur dalam pukul berapa dekat-dekat nak tengah hari macam tu. Dia orang dah settle baca Quran, dah settle tengok kerja-kerja depa. Depa ni banyakkanlah. Kadang-kadang kami buat kuliah subuh. Abi buat kuliah subuh, Mi buat, kadang-kadang kita take turn jugalah. Kemudian
masa tengah hari masak memang masak sama-sama. Umi akan habaq lah menu hari ni. Contoh hari ni Kak Umi buat nasi hujan panas. Hari ni menu dia. Nasi hujan panas, ayam masak berempah, daging masak hitam. Wah. Kalau kita bagi betul menu, dia pun seronok lah nak buat. So Umi akan bagi acuan, bagi menu, dia orang buat lah. So anak-anak ini dia seronok bila diberi kepercayaan untuk pegang kuali, beri untuk ni. So dia orang masak. And then kita tanya, lepas ni buat sendiri boleh kan? Umi selalu pesan macam ni kat anak-anak. Kalau Umi mati, memanglah mood tu sedih lah kan. Kita cakap dalam keadaan reality. Tiba-tiba mati kan. Macam kawan Umi tiba-tiba Allah ambil nyawa dia. Anak-anak dalam keadaan tak bersedia. So always beritahu tentang kematian. Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa ingat mati. So buka puasa, sesi petang adalah sesi masak, kemudian kami bersembang-sembang, banyak pillow talk lah kami ni, sembang-sembang tentang apa nak buat, sebab ada seorang tu suka berniaga. Kalau siapa follow IG anak-anak Umi dia tahulah yang ni buat ni. Umi ada jual telekom belengan, so kami discuss pasal buku Umi macam nak buat. So kena duduk dalam keadaan sentiasa rasa bersama tu. Jangan seorang-seorang main game, seorang tengok movie, seorang tu cuba elakkan. Perbanyakkan masa untuk bersama-sama insya-Allah. Jam tak tidur lepas subuh yang bagus Azwan. Okey. Jangan tidur lepas subuh tu boleh je nak tidur dalam pukul 11 tu okeylah. Boleh tidur sekejap napping kan. Jangan pukul 11 sampai pukul petang lah kan. Jangan tidur lepas asar, bahaya. Lepas asar ni lah godaan tidur kuat tinggi. Ingat tu, wasta'inu bisabri wassalah. Balik. Okey. So malam, petang, okey, satu benda yang kami amalkan anak beranak, dalam pukul 7 semua kalau tengok TV tutup, main game tutup, semua sekali kena off pukul 7. Jadi masa pukul 7 hingga 7.30 ialah masa mustajab doa. Jadi masa tu semua akan duduk kat tikar sejadah doa. Masa tu Umi akan make sure persiapan menu berbuka puasa finish, stop sampai pukul 7. Pukul 7 semua dah kena duduk dan doa lah. Doa minta ampun, doa istighfar yang tadi tu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bacalah macam anak Nabi ada yang nak qasidah, kau qasidah lah, tapi yang penting duduk kat tikar sejadah. Dia orang nak sembang lah sambil-sambil. Terutama macam sini 7.30 10 minit sebelum waktu berbuka puasa, itu paling mustajab. Minta ya Allah, minta sungguh-sungguh. Nangis-nangis pun tak apa. Lepas tu seronok balik lah sebab makan nasi sedap kan. Ya Allah ampunkan Allah. Kita nak minta dengan Allah, kita minta sungguh-sungguh. Itu antaranya lah. So cadangan Umi baru buat penambahbaikan solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq dia start pukul 6.55 dia sekejap je, iaitu matahari naik setengah galah. Orang jarang buat. Jadi selalunya kalau orang masjid dia buat lepas pada sembahyang subuh dia akan wirid masuk wasyraq baru dia keluar pergi kerja. Okey. Orang macam Umi pergi kerja selalu kadang-kadang terlepas waktu tu. Tapi PKP sempat buat. Sebab kita lepas subuh kita duduk baca Quran sampai pukul 7. Bolehlah sempat buat. Lepas tu baru kita nak buat duha ke, nak buat apa ke, nak baca Quran, nak hafal Quran insya-Allah. Okey. Solat sunat dia 2 rakaat sahaja. Pahala dia menyamai, Rasulullah sebut dalam satu hadis, minta ingat mata tu, pahala orang menunaikan solat sunat isyraq sama macam menunaikan haji dan umrah sempurna. Sempurna. Rasulullah sebut 3 kali. Hadis ni hadis sahih. Maknanya buatlah. Benda tu mahal tau nak buat. Kalau kita mampu buat insya-Allah. Jadi bab kata si Fumi Ustazah Asma Harun, dia kata tiap kali kita nak semayang, kita anggap memang inilah masa nak persembahkan yang terbaik untuk Allah. Terbaik untuk Allah dan terbaik untuk kita. Allah sebenarnya dia tak rugi kalau kita jadi jahat. Tapi yang rugi ialah kita. Betapa kita menzalimi diri kita sendiri dengan melakukan maksiat dan tidak melakukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Soalan terakhir. Okay, terima kasih Umi atas perkongsian Umi tentang aktiviti yang Umi buat dekat rumah. So mungkin para penonton sendiri boleh ambil apa yang Umi buat ni, kita boleh buat lah untuk dekat rumah kita sepanjang Ramadan dan PKP berbaki lagi 3 minggu. Tak tahulah diteruskan ke ataupun sampai situ je. Okay, sekarang ni kita dah masuk dekat sesi soal jawab. Kalau ada soalan daripada para penonton, bolehlah tuliskan dekat ruangan komen tu. Nanti kita akan kupaskan. Okay, ada satu soalan daripada saudariku Zira Sofia.
Umi, macam mana if selalu baca amalkan tapi makin ramai terlalai? Ada tips tak? Baca tu macam mana if selalu baca amalkan. Baca Baca apa tu? Al-Quran. Baca Baca Al-Quran. tu. Okey. Al-Quran ni macam ni. Al-Quran ni pendamping tau. Kan kita baca Allahumma arhamna bil Quran. Lepas baca Quran, kita doa tu terus. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nur wa hudan wa rahmah. Sampai habis. Jadi baca Quran petua dia adalah kita kadang-kadang sebab tu Quran tu mudah hilang, kita tidak mencintainya sungguh-sungguh. So bagaimana cara nak mencintai Quran? Umi bagi boleh kata berapa step 4 step boleh ikut. Mula-mula nak baca Quran tu, kita tengok Quran dengan penuh rasa kecintaan. Okay, contoh ni Quran Umi. Quran tu jangan tukar-tukar tu. Quran tu lah kita tengok. Pernah tak raba? Nak raba Quran kan? Pegang, ya Allah sayangnya, ya Allah sayangnya. Jiwa dengan jiwa kita ni. Lepas tu kita peluk Quran tak kat dada. Peluk macam tak nak lepas dia. Lepas tu pesan. Lepas tu sembang. Yang ketiga, step ketiga ialah kita sembang dengan Quran. Quran, nanti kau jangan lupa tahu jadi pembela aku. Aku rindu kamu. Aku nak baca kamu. Kalau kamu dah ada dalam diri aku, masuklah dalam hati aku. Janganlah kau tinggalkan aku. Sebab Quran, kalau kita tinggal dia sehari, dia akan tinggal kita seminggu. Kalau kita tinggal dia seminggu, dia akan tinggal kita setahun. So, jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. So, kalau macam ni, mungkin ada benda yang kita buat, melakukan maksiat ataupun kita tengok benda-benda yang tak patut kita tengok yang menyebabkan Quran tu mudah hilang. Satu lagi, Umi dah hafal kan? Tip hafal Quran Tip hafal Quran yang Umi, anak-anak Umi ajar, dia betul hafal Quran. Pertama sekali ialah kita baca ulang-ulang. Baca ulang-ulang. Ni boleh catat ni, siapa nak catat, baca ulang-ulang sebanyak 20 kali. 20 kali baca ulang-ulang ayat kita nak hafal tu. Contoh surah Sejadah kan. Janganlah banyak-banyak. Hafal kalau boleh jangan hafal banyak-banyak sekali. Hafal satu muka je. Atau setengah muka je sekali hafal. Setengah muka ataupun satu muka. Dia tak boleh banyak. Kemudian, cara kita nak hafal, sama ada kita tunduk macam ni, tapi badan kita ni mesti tegak. Kita jangan tunduk macam tu. Dia oksigen. Duduk tegak. Duduk tegak macam ni. Nampak kan? Duduk tegak macam mana? Satu lagi ialah kita boleh buat macam ni. Quran tu tinggi pada kita. Okey. Baca 20 kali. Lepas tu tanpa melihat Quran, kita ulang balik 10 kali. Dah baca tadi tu, tanpa melihat, ulang balik 10 kali. Ulang sampai ingat. InsyaAllah dia akan lebih lekat. InsyaAllah. Kalau orang budak tahfiz, dia buat gandaan. Iaitu mereka akan baca 40 kali. Satu muka tu dia akan baca 40 kali. Ulang 40 kali, baca dengan melihat. Bin nazar nama dia. Kemudian bidunan nazar, tanpa melihat, sebanyak 20 kali. Sebab tu Quran tu boleh lekat lama kat budak tahfiz. Sebab dia pun buat banyak kali. Bayangkan, satu muka tu, Umi tengok anak Umi pun Umi lelah. Umi buat 20 kali je. Tu apa. Umi pun sekarang sedang berusaha untuk menghafal Quran. Sebab ramai. Bila mak ayah, bila anak-anak dah mula hafal Quran, kita jealous kan tengok, tebuk ni boleh jawab, tebuk ni boleh jawab. InsyaAllah. Kita semua boleh hafal Quran. Janji ingat tadi tu, kita cinta Quran. Kita nak Quran, maka Quran tu akan lekat kat kita. InsyaAllah. Yakinlah dengan Allah. Macam mana? Satu soalan je kan? Okay, ada soalan lain lagi? Okay, soalan lain. Cinta tak ada? Okay, soalan Umi, macam mana nak ajak family kita buat kebaikan, solat jemaah, baca Al-Quran dan sebagainya, sebab kadang-kadang macam susah nak ajak family berbanding orang lain. Okay, memanglah. Fu anfusikum wa ahlikum nara. Ajaklah di kamu dan ahli keluarga kamu kan. Afiq Daniel. Dia memang kita nak cantiknya dia mula daripada atas ke bawah. Tapi yang berlaku sekarang banyaknya adalah daripada bawah ke atas. Maksudnya anak dulu dapat kesedaran. Umi bawa datangkan satu contoh boleh untuk Afiq. Ada seorang budak ni, mak dia tak suka kat dia. Yang menyebabkan dia tak boleh sembahyang Jumaat dengan mak dia tak nak salam dengan dia, mak dia benci dia. So dia jumpa Umi, dia cakap, Umi, mak saya benci saya. Siapa saya nak buat? Awak sayang dia. Mak saya tak sayang saya, awak sayang dia. So apa yang dia buat ialah dia terus sayang mak dia.
Dia sayang mak dia doa kat mak dia, tak kali dia baca Quran, dia cakap, ya Allah ya Tuhan, bagilah mak aku sayang aku ya Allah. Ulang-ulang benda yang sama. Benda tu berlangsung selama lebih kurang 2 tahun kot. Tingkatan 4, tingkatan 5. Tingkatan 5. Dia masuk kat universiti. Mak dia tak hantar dia. Adik-beradik lah hantar. Mak dia tak suka dia. So apa yang dia buat adalah, dia terus je. Tommy, dia dah hampir putus asa. Ingat di saat kita hampir putus asa, sebenarnya Allah sedang nak memberi satu yang luar biasa untuk kita. Di saat kita nak putus asa, sebenarnya Allah nak bagi satu yang luar biasa untuk kita. Jangan berhenti berdoa. Siapa yang dia buat selepas 2 tahun dia berusaha, satu hari dia salam dengan mak dia sambut tangan dia. Dan bermula pada itu baru mak dia cerita apa sebab mak dia jadi macam tu. Siapa yang membuka hati mak dia? Dia ke buka? Tak. Allah yang buka hati mak dia. Jadi balik kepada soalan ini, kita tak mampu sebenarnya. Kita hanyalah penyampai. Selalu yang dia masalah kadang-kadang anak-anak yang masuk dakwah ni, dia cakap, lepas tu orang dengar cakap dia. Tak. Orang bukan dengar cakap kita sebab kita. Orang tu dengar cakap kita sebab Allah yang buka hati dia untuk dengar cakap kita. Kita hanyalah asbab. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak jangan berhenti berdoa, ya Allah ya Tuhan, bagilah hidayah pada ayahku. Minta nangis-nangis. Masa qiyam minta, masa nak buka puasa minta, masa setiap kali solat fardu, rakaat terakhir, masa sujud minta, ya Allah bagi hidayah ke ayahku, bagi hidayah ke mak aku, ya Allah bagi. Apa yang kita nak, sebut dengan jelas, sebut dengan Allah. InsyaAllah, Allah Maha mendengar. InsyaAllah, yakinlah dengan Allah. Hatta ada seorang sahabat Umi dan sakit kanser, dia minta dengan Allah, ya Allah. Doktor kata yang tak ada harapan. Minta dengan Allah, minta. Akhirnya dia sembuh. Siapa yang menyembuhkan dia? Ialah zat yang menjadikan sakit itu. Dia boleh angkat balik. Allah tu maha berkuasa. Ingat tu. Allahu qawiyun. Allah maha kuat. Dia boleh menggegarkan mana-mana hati. Kita tak mampu. Kita tak mampu nak buat apa-apa. Kita sangat lemah. Okey, soalan. Okay. Mungkin ada lagi satu ataupun 2 soalan lagi. Okey. Ada soalan. Okay, Ustazah, saya ada soalan. Saya sendiri ada soalan. Saya? Okey. Soalan. Okay, Umi, macam kita tahu kan, kalau macam kadang-kadang daripada Barat sendiri pun, diorang pun ada cara tersendiri untuk bentuk keluarga yang bahagia tu. Tapi kadang-kadang tu ada benda yang kita boleh ambil dan ada benda yang kita tak boleh ambil. So, Ustazah, Ustazah rasa dari aspek yang macam mana yang kita boleh ikut cara Barat ni? Mana-mana petua yang baik, semuanya berasal daripada ajaran Islam. Okay. Ingat tak khazanah ilmu kita dekat Laut Merah sampai laut tu jadi hitam disebabkan oleh khazanah ilmu kita. Ilmu matematik, ilmu apa, ilmu yang bagus-bagus tu semua datang daripada orang Islam. Satu ketika zaman Iskandar Zulkarnain, Islam menguasai 2/3 daripada dunia. Maknanya ajaran Islam, benda akhlak Islamiah, ajaran Nabi Muhammad SAW telah melengkapi masyarakat. Cuma dari sudut akidah mereka lari. Akidah dia berlari. Sebab apa? Berlaku orang-orang sekular tadi. Orang Zionis tadi yang merosakkan akidah. Tapi dari sudut akhlak baik. Contoh orang Jepun. Baik akhlak mereka kan. Orang Jepun, orang Korea baik-baik. Semua sama dengan akhlak orang Islam. Begitu sepatutnya orang Islam buat. Jadi apa saja ilmu yang baik datang daripada orang bukan Islam, daripada Islam, ambil. Sebab itulah hak kita. Hak Islam. Yang tak baik itu bukan hak kita. Sebab Islam tak pernah mengajar yang tidak baik. Okey. Dapat. Okey, faham tak? Ada. Ada soalan lagi? Macam kita kata tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, kita pun dah pukul 11.23 dah sekarang ni. Okey. Jadi Ustazah, Anadi untuk akhiran ni nak minta lah daripada Ustazah kesimpulan ataupun kata-kata daripada Ustazah sendiri untuk akhiran ni dan mungkin Ustazah boleh baca sikit doa untuk kita punya. Nak buat kesimpulan tu baca doa dulu. Buat kesimpulan Kesimpulan dulu daripada surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum syai'im minal khawf wal ju'
wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata kamu akan diuji dengan ketakutan, dengan lapar, dengan apa? Dengan harta yang berkurang, dengan kematian orang-orang yang kita sayang, dan juga tanam-tanaman yang Allah dah sebut benda ni. Apa yang berlaku pada hari ini, Allah dah sebut. Apa yang berlaku ni dalam seluruh dunia, termasuk Malaysia, ada orang yang tak ada duit Sekarang ni Umi kan orang nak bagi bantuan. Ada orang kelaparan tak ada duit. Allah dah sebut. Tapi sebenarnya ayat ini menceritakan berita gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiris sabirin. Berhebatlah. Dan gembirakanlah bagi mereka ialah orang-orang yang bersabar. Lepas kita sabar, sebab kita nak dapatkan nikmat kat mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nak sebenarnya kebahagiaan yang lebih, yang hebat, ganjaran keindahan duduk dalam syurga nanti sekeluarga insya-Allah. Okey. Jadi buat akhiran insya-Allah segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak kurang daripada kelemahan Umi insya-Allah. Sebelum tu Umi, tadi Umi ada cakap pasal amalan untuk menempatkan ke syurga. Allah Akbar. Pasal Umi dah bagi tadi dalam bentuk dalam pengisian tadi Umi rasa Umi dah bagi terus. Rasa dah bagi dalam sebab dia dah simpulkan sekali. Nanti kalau ada nanti kita akan bagi dalam bentuk lain. Dalam bentuk nanti follow Umi punya ni jangan lupa follow IG Umi Ustazah Cinta, follow Facebook Umi Ustazah Cinta juga. Dua itulah yang aktif pun insya-Allah. Umi selalu buat live juga, macam besok Umi ada live dengan Cikgu Jinggo tentang keluarga, tentang korban cinta. Tajuk dia. So jemputlah datang. Banyak buat live baru ni. Kalau masuk dekat Facebook Umi tengok rakaman Umi ada buat live dengan anak-anak Umi, dengan suami, dengan Umi seorang-seorang pada tadabbur Quran pun ada. Pergilah situ insya-Allah Malaysia boleh mencedok ilmu-ilmu, boleh sebar kepada orang lain pula insya-Allah. Okey. Itu ada lagi soalan. Nama saya. Ada soalan. Nama saya Mubarak, pelajar UAE. Umi saya nak tanya apa peranan kita terhadap keluarga, saudara mara, contoh family adik-beradik ayah kita. Sebab ada kawan pernah bercerita yang Alhamdulillah family dia jenis yang beribadah berjemaah, baca Quran dan sebagainya, tapi dia sedih family adik-beradik belah ayah dia tak. Peranan. Dia macam sama dengan soalan Akil, soalan Afiq tadi rasanya. Kan dia sedih sebab sebelah dia tak ada buat benda macam jemaah macam tu kan. Baik kepada kesedaran lah sebenarnya. Kesedaran ahli keluarga bermula pada ketuanya tentang kepentingan untuk solat berjemaah dan duduk dalam keadaan beribadah. Sekiranya ketua keluarga tidak ada kesedaran dan kurang kesedaran, anak kena main peranan, ajaklah. Kita yang ajak, susah nak ajak, memang susah. Ajaklah pelan-pelan. Ajak, dia tak nak, kita nak buat dulu. Kita ajak adik-adik yang boleh duduk bawah kita. Buatlah solat jemaah dengan adik-adik. Nanti lama-lama dia akan follow. Yang penting adalah wasta'inu bis-sabri was-salat. Ulang lagi. Yang penting adalah kita teruskan bersabar dan teruskan melakukan solat hajat. Jadi jangan lupa kita ni banyak permintaan dengan Allah sebenarnya, tapi kita malas nak solat hajat. Solat hajat, solat taubat dulu kalau nak solat hajat. Solat taubat 2 rakaat, solat hajat 2 rakaat. Sujudlah, mintalah banyak-banyak. Banyak kali pun tak apa. Solat hajat nak buat sampai 12 rakaat pun boleh. Bukan 2 rakaat saja. Solatlah. InsyaAllah. Okey. Okey, rasanya dah tak ada kot soalan. Ada ke soalan? Dah tak ada soalan rasanya dah. Okey, tadi Ustazah buat kesimpulan. Jadinya nak minta inilah Ustazah bacakan sedikit doa untuk kita punya malam ni. Sebelum doa kita, lagu ni ramai orang tahu tau. Boleh follow Miss sekali lah. Ya Allah, sucikanlah hati
ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami, Ya Allah. Okay. Lagu juga boleh dia sebagai doa. Kita nak minta dengan Allah, kita ngaku hati yang kita yang selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita bertaubat. Baik, jom sama-sama kita ada doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma aktib lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma rizukna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Allah yang Maha Pengampun, Ya Allah Maha Penyayang, Ya Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Berkuasa. Ya Allah, hindarilah kami daripada musibah COVID-19. Hindarilah kami, keluarga kami, sahabat kami, saudara mara kami dan seluruh muslimin dan muslimat daripada musibah yang tidak mampu kami tanggung. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, Ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, Ya Allah. Berilah kami kelebihan, Ya Allah, supaya kami menjadi insan yang tabah dengan ujian-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, pertautkanlah hati-hati kami untuk berjuang di dakwah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ikatlah hati kami dengan nur mahabbah-Mu, Ya Allah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih Ustazah. Macam tadi saya mulakan dengan pantun. So akhirannya pun saya akhir dengan pantun jugalah. Oh, nak balas pantun. Pantun. Okay. Melarik halus papan di Jawa, tersergam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa terpisah jua, moga bertemu di lain waktu. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan, insyaAllah akan datang kita akan bertemu lagi, tapi mungkin akan datang mungkin bukan dengan saya, mungkin dengan orang lain. Okay, jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Umi kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada malam ini, dan juga kepada semua para penonton kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum tu jangan lupa like, komen dan share kita punya ni, sebab boleh je nak tengok lagi. Kalau kata yang tak sempat tu nak tengok, boleh tengok lagi. Dan juga jangan lupa follow Perkim Club IIUM di Instagram, Facebook, Twitter dan juga YouTube. Okay, saya mewakili wakil kelab Perkim IIUM yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ni. Dan minta maaf andai ada tersalah bicara, tersalah kata daripada saya sendiri. Okay, jadinya terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama. Bye.